Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua anak-anak murid? Okey, insya-Allah untuk pembelajaran tajwid kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan menyambung kita punya ulang kaji pembelajaran yang berkenaan dengan makhraj huruf. Okey, seperti yang kita telah belajar pada tempoh hari. Okey, murid-murid masih ingat tak apa yang dikatakan dengan makhraj huruf? Okey, makhraj huruf iaitu tempat keluar huruf lah. Okey, yang mana terdapat 5 tempat keluar huruf. Okey. Jadi murid-murid, insya-Allah seperti yang hari itu murid-murid semua telah pun berkenalan ataupun dah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan makhraj huruf al-halqu. Okey, al-halqu iaitu di mana makhraj huruf yang mana tempat keluarnya huruf-huruf yang keluar daripada kita punya kerongkong. Okey, terdapat 6 huruf. Okey, terdapat 6 huruf yang kita dah belajar hari itu iaitu huruf hamzah, ha, a, ha, gha dan kha. Okey, itu adalah makhraj huruf bagi al-halqu. Okey, seterusnya hari ini Ustazah akan bawakan kepada murid-murid semua iaitu makhraj huruf yang kedua. Okey, makhraj huruf yang kedua iaitu makhraj huruf al-lisan ataupun al-lisanu. Okey, yang mana al-lisanu bermaksud lidah. Okey, kalau kita boleh tengok dekat sini, al-lisanu bermaksud lidah. Okey, lidah. Maksudnya dekat kalau kita menyebut beberapa huruf yang mana terletaknya di bahagian kita punya lidah, okey, bukan semata-mata kita menyebut sahaja, tapi pada peringkat setiap huruf yang kita sebutkan tu di lidah kita tu ada bahagian-bahagian dia. Okey, jadi kita tengok. Yang pertamanya, okey, di bahagian lidah ni, makhraj lidah ini pula terbagi kepada 10 bahagian. Okey, seperti tadilah yang saya telah sebutkan, yang mana makhraj huruf di lidah ni bukan kita main sebut saja huruf. Contoh kita sebut Contoh kalau kita sebut huruf, okey, contoh kalau kita sebut huruf qaf, kaf, ya, bukan semuanya hanya di mulut sahaja, tapi ada di bahagian-bahagian ataupun peringkat-peringkat dekat lidah kita tu. Di pangkal lidah, hujung lidah, tengah lidah. Okey, jadi kita tengok yang A yang pertama sekali. Okey, kita tengok yang pertama sekali. A, huruf yang berada di pangkal lidah. Maksudnya pangkal lidah tu mana? Pangkal lidah tu yang di belakang kita tu. Di belakang lidah kita, selepas kita menyebut huruf kha dan gha tu. Okey, jadi huruf yang berada di pangkal lidah di bahagian dalam yang berhampiran dengan kerongkong menyentuh bahagian anak tekak. Okey, maksudnya macam mana? Cuba kita sebutkan sama-sama. Pangkal lidah yang berhampiran dengan kerongkong menyentuh bahagian anak tekak. Qaf. Qaf. Okey, kita cuba sebut sekali lagi. Qaf. Okey, kita dapat rasakan pangkal lidah kita tu hampir-hampir untuk menyentuh kita punya anak tekak kita, iaitu huruf qaf. Okey? Seterusnya yang B, pangkal lidah menyentuh bahagian lelangit belakang. Okey, selepas huruf qaf, ke depan sedikit tu sebutan bagi huruf kaf. Kaf. Okey, cuba sebut sama-sama. Kaf. Okey, jadi tadi huruf qaf dan seterusnya huruf kaf. Seterusnya yang C, tengah lidah ditekan ke lelangit atas. Tengah lidah ditekan ke lelangit atas. Shin, jim, ya, ataupun kalau kita bariskan pun sya, ja, ya. Makhraj dia tu masih sama. Walaupun kita berbariskan dia baris atas ke baris bawah ke baris hadapan, makhraj dia tetap masih sama. Sya, shi, shu. Tetap tengah lidah kita tu ditekankan ke atas lelangit atas. Okey? Yang seterusnya, pada bahagian D, tepi atau sisi lidah kiri atau kanan. Okey, huruf dot ni, dot. Yang mana huruf dot ni kita mesti letakkan ataupun sebutkan lidah kita tu perlu menyentuh tepi sisi lidah kiri ataupun kanan. Okey, yang mana perlu dirapatkan pada gigi geraham atas bahagian dalam. Dot ataupun dibariskan dengan do. Okey, cuba sebut. Sama-sama cuba sebut. Okey, do. Okey,
Itu bahagian tepi atau sisi lidah. Maksudnya nampak, lidah kita ni Allah ciptakan dengan pelbagai fungsi. Bukan saja-sajanya Allah cipta lidah tu untuk kita rasa makanan je, tak. Tapi dengan lidah kita ni kita dapat menyebut makhraj huruf-huruf kita tu dengan sempurna. Okey. Seterusnya pada bahagian E, hujung lidah ditekan ke gusi di atas gigi depan. Ya, ini bahagian dalam. Contoh, hujung lidah ditekan ke gusi di atas gigi depan. Okey, maksudnya hujung lidah kita tu ditekankan ke gusi di atas gigi depan. Contoh kita sebut huruf lam. Lam. Okey, lam. Kita dapat rasakan, oh, hujung lidah saya menyentuh gigi, hujung gigi. Ataupun gigi atas bahagian depan tu. Lam. Okey? Seterusnya pada bahagian F, hujung lidah ditekan ke lelangit depan sedikit ke belakang dari makhraj huruf lam, iaitu huruf nun. 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 Okey, jadi kita sebutkan dia huruf nun. Okey. Jadi yang seterusnya ialah huruf ra. Okey, hujung lidah diangkat ke lelangit atas serta dilengkungkan sehingga terlihat lidah bahagian belakang. Ra. Ra. Nampak? Ra. Nampak tak di bawah lidah? Nampak bila Ustaz sebut huruf ra, kita dapat lihat lidah kita tu seolah-olah terangkat ke lelangit atas dan kita dapat lihat permukaan di bawah lidah kita. Ra. Nampak urat-urat dekat bawah lidah kita tu kan? Huruf ra. Okey? Okey, seterusnya yang H, hujung lidah ditekankan ke belakang gigi depan bahagian bawah, iaitu huruf sad, zai, sin. Hujung lidah diletakkan ke belakang gigi depan bahagian bawah. Tadi yang huruf lam di hujung lidah tu dia kena kat gigi atas kan? Kalau yang ni pula hujung lidah diletakkan pula di gigi bahagian bawah tu. Sad, zai, sin. Kita dapat rasa. Jadi lepas ni kita tak boleh main sebut sozasi, sozaisin ataupun sozasa. Tak boleh. Kita macam tak boleh bersahaja. Jadi kita kena tahulah bahagian-bahagian makhraj dia supaya kita dapat sebut huruf yang sempurna, betul? Okey, seterusnya yang I, hujung lidah ditekankan ke pangkal gigi depan bahagian atas. Okey? Hujung lidah ditekankan ke pangkal gigi depan bahagian atas. Ta, to, da. Ta, to, da. Okey, cuba sebut sekali lagi. Kamu dapat rasa kan? Dapat rasa lidah tu dia menyentuh pangkal gigi bahagian depan. Sekali lagi. Ta, to, da. Okey. Dan yang terakhir sekali, J, hujung lidah dikeluarkan sedikit, ditekan ke hujung gigi depan bahagian atas. Okey, ni antara huruf-huruf yang selalu bukan murid-murid je lah, banyak orang yang selalu sebut dengan salah. Contoh kita tengok 3 huruf ni adalah 3 huruf yang saya rasa yang perlu diberi perhatian sedikit. Sebab apa? Sebagai contoh macam huruf do, dot, huruf yang ni the, tha, tho. Nampak? Hujung lidah tu dikeluarkan sedikit dan ditekankan di hujung gigi depan bahagian atas. Contoh the, tha, tho. Okey, cuba semua buat sama-sama. Sekali lagi. The, tha, tho. Okey. Jadi, Ustazah nak semua orang tahulah pada hari ini sebenarnya huruf-huruf ni sangat istimewa, yang mana lidah kita Allah ciptakan ni adalah untuk menyebut makhraj huruf ni dengan baik, dengan betul, supaya bacaan Al-Quran kita adalah bacaan yang sempurna, bacaan yang tidak melakukan kesalahan sehingga menyebabkan contoh dalam solat kita menjadi solat kita tidak sah, ataupun masa kita mengaji banyak kesalahan-kesalahan. Jadi insya-Allah hari ini Ustazah nak semua orang tahu dan praktikkan, okey, bagaimanakah cara untuk membaca setiap ataupun menyebut setiap makhraj huruf tersebut. Okey? Okey. Untuk hari ini Ustazah hanya kongsikan untuk bahagian al-lisan sahaja dulu, dan insya-Allah pada minggu akan datang kita akan kongsikan dengan lebih lagi, mungkin pada asy-syafatain, al-jawf, lagi satu apa lagi satu
Al-jauh dengan al-khayshum. Okey, insya-Allah. Okey, so untuk hari ini sekian saja perkongsian Ustazah untuk al-lisanu. Okey. InsyaAllah untuk tugasan nanti boleh tengok dalam GC apakah tugasan yang perlu dilakukan. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.